Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 Mac bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Kita saksikan dulu tajuk utama malam ini. Isu stokin tertera kalimah Allah, Sultan Ibrahim murka. Juga sorok syabu dalam tongkes. Hanya 5 pasang stokin yang tertera kalimah Allah dirampas pihak polis di kilang pembungkusan dan pengedarannya di Batu Pahat, Johor. Rampasan itu dibuat setelah pemeriksaan ke atas kilang Shin Jian Chang Sedang Berhad oleh 40 anggota polis dari IPK Johor dan IPD Batu Pahat pagi tadi. Melalui kenyataan, Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Ismail Dollah berkata, 5 pasang stoking yang dirampas itu merupakan stoking yang dipulangkan KK Mart Sunway. Katanya siasatan awal mendapati kilang itu mengimport 16 berkas dengan jumlah 18,800 pasang stoking. Tambahnya, pemeriksaan dilakukan satu persatu namun tiada lagi stoking yang tertera kalimah Allah dijumpai polis. Ismail berkata stoking itu ditempah dari China dan kilang itu terlibat membungkus dan mengedarnya di pasaran. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim murka dan menitahkan supaya tindakan sekeras-kerasnya diambil terhadap pihak yang didapati bersalah dalam isu penjualan stokin tertera kalimah Allah. Sultan Ibrahim menerusi status yang dimuatnaik di akaun Facebook rasmi yang di-Pertuan Agong bertitah, kalimah Allah dipandang sangat tinggi dalam sanubari umat Islam. Hal itu titah baginda tidak sepatutnya timbul sehingga membangkitkan kemarahan terutamanya dalam bulan Ramadan. Baginda mahu penguatkuasa menyiasat dan mengambil tindakan tegas menurut undang-undang supaya perkara sebegitu tidak berulang, sama ada disengajakan atau tidak. Sultan Ibrahim juga bertitah adalah tidak masuk akal untuk syarikat yang kaki tangannya terdiri daripada warga negara tidak peka dengan perkara itu. Selain itu, Sultan Ibrahim bertitah sewaktu istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 di Parlimen bulan lepas. Seri Paduka Baginda telah mengingatkan semua lapisan masyarakat untuk tidak memainkan isu sensitif melibatkan agama, kaum dan raja-raja. Baginda juga bertitah kesilapan melibatkan isu agama itu tidak dapat diterima. Minggu lalu gambar stoking yang tertera kalimah Allah tular di media sosial yang didakwa dijual di Petaling Jaya, Selangor sehingga menimbulkan kemarahan umat Islam. Sementara itu, Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof memberi amaran keras kepada pengerusi eksekutif KK Mart Datuk Seri Dr. KK Chai agar perkara ini tidak berulang. JAKIM telah memanggil pengasas KK Mart itu semalam. Beliau berkata pihak syarikat KK Mart telah memberi penjelasan dan bersetuju mengemaskini SOP syarikat. JAKIM turut memberi peringatan kepada semua yang terlibat dalam rantaian perniagaan untuk peka terhadap isu sensitif melibatkan agama dan kaum. Dalam masa sama, JAKIM menasihatkan semua pihak tidak membangkitkan isu-isu lama yang menyentuh aspek 3R iaitu agama, raja dan kaum. Tempoh menunggu untuk menunaikan ibadah haji dijangka dapat dipendekkan dengan peningkatan jumlah kota haji bermula 2030. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, visi ekonomi 2030 Arab Saudi menggariskan jumlah jemaah haji dari seluruh dunia akan meningkat kepada 5 juta orang berbanding 2 juta sebelum ini. Apapun usaha untuk memendekkan tempoh menunggu menunaikan haji, ia tidak boleh lari daripada keputusan pihak Kerajaan Arab Saudi meluluskan kuota haji tahunan untuk setiap negara termasuk Malaysia. Pada masa yang sama, Kerajaan Arab Saudi di bawah perancangan ekonomi Visi 2030 sedang merancang untuk meningkatkan jumlah jemaah haji kepada 5 juta orang menjelang 2030. Oleh yang demikian, kerajaan optimis jumlah jemaah haji negara akan meningkat dan ini akan membolehkan masa menunggu untuk mengerjakan haji dapat dipendekkan.
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah, Datuk Adnan Abu Hassan berhubung mekanisme yang boleh memendekkan tempoh giliran menunggu haji serta perancangan untuk mempercepat giliran jemaah warga emas di Dewan Rakyat. Jelas Dr. Zulkifli, Malaysia telah mengemukakan permohonan kepada Kerajaan Arab Saudi untuk meningkatkan jumlah kota berdasarkan perangkaan penduduk terkini negara. Kota tahunan jemaah setiap negara tertakluk kepada kota rasmi yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi iaitu pada kadar 0.1% daripada jumlah penduduk sesebuah negara Islam. Tahun ini kota yang ditetapkan buat jemaah Malaysia adalah seramai 31,600 jemaah. Baik, polis mengesan dan menumpaskan taktik terbaru sindiket pengedaran dadah di Sarawak yang menggunakan tong gas LPG. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Kau Kok Chin berkata, modus operandi terbaru itu dikesan di sebuah kediaman di Miri Ahad lalu. Katanya tong gas itu disasarkan untuk penghantaran ke Indonesia melalui pintu sempadan Sri Aman. Dalam serbuan di Miri dan Bintulu pada Ahad, polis merampas 31.7 kilogram syabu. Turut dirampas 170 paket jus yang mengandungi serbu ekstasi dan 577 gram pil ekstasi bernilai lebih 1.1 juta ringgit. Dan dari segi kalau kita lihat dari segi MO ni, seperti mana tuan-tuan yang nampak tertera 2 tong gas ini, mereka akan potong tong gas ini, masukkan 10 paket dalam satu tong gas, 10 paket dalam satu tong gas. Jadi kita dapat jumpa 20 paket plastik Lucina yang mana setiap tong tu 10-10 yang kita syaki adalah sabu ataupun mek. Dalam serbuan itu juga katanya 6 suspek berjaya ditahan di Miri manakala seorang suspek ditangkap di Bintulu untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kesemua suspek merupakan warga tempatan berusia lingkungan 25 hingga 50 tahun. Jelasnya dadah itu dipercayai dibawa masuk dari Semenanjung dan sindiket merekrut suspek dengan bayaran RM20,000 untuk setiap penghantaran. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Kontingen Polis Sarawak siang tadi. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Kelantan menahan 23 kru dan tekong warga Vietnam kerana menceroboh perairan negara. Maritim turut merampas 2 bot milik mereka bersama tangkapan 1,000 kilogram hasil laut. Kesemua mereka ditahan pada kedudukan 160 hingga 162 batu nautika dari Muara Tok Bali menerusi Op Damai, Op Naga dan Op Tiris Sabtu lalu. Pengarah Maritim Kelantan, Kapten Maritim Irwansyah Suhadi berkata kedua-dua bot berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan pada jam 11 pagi sebelum ditahan pada 11.28 pagi dan 12.14 tengah hari. Seperti biasa, awalnya kesemua bot tidak memberikan kerjasama yang baik untuk diperiksa dan cuba melarikan diri ke sebadan sehingga memaksa kapal penguatkuasa menghimpit dan melakukan post boarding. Sebelum kesemua bot berhenti dan akur untuk diperiksa, seramai 23 nelayan asing Vietnam termasuk tekong ditahan. Kesemua mereka berumur di antara 16 hingga 55 tahun. Maritim Negeri Kelantan telah berjaya merampas 2 bot, peralatan menangkap ikan, peralatan navigasi dan komunikasi serta bekalan diesel sebanyak 2,500 liter dengan anggaran nilai keseluruhan sebanyak hampir RM3 juta. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Maritim Malaysia Kelantan di Tok Bali Pasir Putih siang tadi. Jelasnya nelayan asing itu dipercayai sudah berada di perairan negara selama seminggu berdasarkan hasil laut pada bot berkenaan. Tambah beliau, kebiasaannya nelayan asing menceroboh perairan negara dalam masa 2 minggu sebelum hasil tangkapan dipindahkan ke kapal induk yang sedang menunggu di perairan Vietnam di sempadan. Jelasnya kedua-dua bot disyaki melakukan aktiviti perikanan secara haram di perairan negara dan akan disiasat mengikut Seksyen 15-1-A. Kesemua kru juga akan disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 kerana gagal mempamerkan dokumen pengenalan diri yang sah. Selepas ni, maut dilanggar selepas menyamun.
Alhamdulillah bertemu kembali. Cubaan samun 3 lelaki bertukar tragedi apabila salah seorang daripada mereka maut dilanggar mangsa. Kejadian berlaku di sebuah farmasi di Kuala Kedah siang tadi. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Ahmad Syukri Mat Akhir berkata dalam kejadian jam 6.39 pagi, mangsa berada di dalam kereta di hadapan farmasi. Secara tiba-tiba, mangsa didatangi 3 lelaki dengan menaiki 2 buah motosikal untuk menyamun. Menurutnya, salah seorang suspek cuba memecahkan cermin kereta mangsa di bahagian hadapan menggunakan sebatang objek. Akibat ketakutan, mangsa terus memecut keretanya lalu melanggar motosikal suspek yang cuba menghalang di bahagian hadapan. Ahmad Syukri berkata akibat pelanggaran itu, suspek telah meninggal dunia di tempat kejadian, manakala 2 lagi rakan suspek melarikan diri. Katanya polis sedang menjalankan siasatan dan mengesan saksi dan suspek yang berjaya melarikan diri. Polis telah membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 302 dan 393 Kanun Kesiksaan. Syarikat Pengendali Umrah Emirates Travel and Tours Sdn Bhd dan pengarahnya didakwa di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas 16 pertuduhan kerana gagal mematuhi perintah award Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia atau TTPM untuk membayar balik tuntutan wang berjumlah RM131,890 kepada 8 mangsa. Pengarahnya Datuk Zulkarnain Endut mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Fatin Muhammad Farid. Manakala seorang lagi pengarah syarikat, Datin Mazrin Mustafa, yang juga isteri kepada Zulkarnain yang turut berdepan pertuduhan sama, tidak hadir kerana cuti sakit. Kesalahan itu didakwa dilakukan di pejabat TTPM di Menara Ansor Johor Bahru antara 24 Julai 2023 hingga 10 Januari tahun ini. Syarikat dan pengarah itu didakwa mengikut Seksyen 117(1) Akta Pelindungan Pengguna 1999 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM10,000 atau penjara maksimum 2 tahun jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan jaminan RM4,000 bagi 16 pertuduhan dan perlu hadir melapor diri setiap bulan di KPDN Putrajaya. Tarikh 22 April depan ditetapkan bagi sebutan semula kes bagi serahan dokumen dan pertuduhan ke atas OKS kedua, Datin Mazrin Mustafa. Beratus-ratus kilogram makanan dapat diselamatkan daripada terbazir setiap malam. Itu kejayaan program Majlis Bandaraya Shah Alam atau MBSA My Safe Food at Bazar Ramadan yang diadakan di 3 lokasi. Usaha itu juga membuka peluang kepada peniaga berkongsi rezeki dengan golongan memerlukan. Menurut Ketua Program Nur Fazlina Adlin Ahmad, program itu mengumpulkan lebihan makanan tidak terjual sebelum diagihkan. Kutipan selama 2 hari pertama program itu sangat menggalakkan apabila menyelamatkan hampir 700 kilogram makanan. Bahkan semalam sahaja program itu berjaya menyelamatkan hampir 800 kilogram makanan dari ketiga-tiga bazar di Shah Alam. Okey, kita baru hari ini hari ketiga sebab kita beroperasi pada hari Jumaat, Isnin hingga Jumaat. Okey, untuk hari pertama saja pada 14 Mac hari itu, kita telah mengumpulkan sebanyak 400 kg lebih makanan. Lebihan makanan lah yang kita kumpulkan. So total untuk 2 hari daripada Khamis dan Jumaat itu pun dah 600 kg lebih lah. So itu adalah jumlah yang sangat banyak lebihan makanan. Jelasnya setiap makanan yang dikumpul akan ditimbang terlebih dahulu sebelum dilabel dan diasingkan untuk pengagihan di beberapa lokasi berbeza. Kita dah kena pasti beberapa lokasi yang kita akan pastikan lokasi yang berdekatan dengan bazar. Okey, yang lokasi yang kita pilih adalah kawasan perumahan yang mungkin flat kos rendah, yang ada pangsa puri PRT ataupun surau dan kawasan yang memerlukan lah. So kita kena pasti lokasi yang kita berikan tu pun akan berubah lah. Mungkin seminggu dalam ada yang berubah, ada yang taklah yang sama. Program tersebut disertai sukarelawan pemuda Gema serta Jabatan Pendidikan Tinggi. Program MBSA My Safe Food at Bazar Ramadan diadakan sejak 14 Mac lepas hingga 3 April depan. Lokasi terlibat ialah Bazar Ramadan Stadium Shah Alam Seksyen 13, Bazar Ramadan Seksyen 17 dan Bazar Ramadan Seksyen 19.
Masjid Sultan Idris Shah II menyediakan zon khas kanak-kanak atau Kids Zone demi keselesaan jemaah, terutama ibu bapa yang ingin beribadah tanpa risau keadaan anak-anak. Inisiatif yang diperkenal Masjid Negeri Perak sejak 2019 itu menyediakan pelbagai jenis permainan dan buku aktiviti untuk kanak-kanak sepanjang solat tarawih. Pegawai Unit Imarah Masjid Nurul Huwaida alias berkata, inisiatif menyediakan zon kanak-kanak itu tercetus selepas mendapati ramai dalam kalangan jemaah hadir bersama anak-anak kecil 7 tahun ke bawah semasa solat tarawih. Namun katanya ada ibu bapa terpaksa pula awal kerana anak-anak meragam dan menangis yang boleh mengganggu jemaah lain. Waktu beroperasi kita buka dari lepas maghrib sehingga habis selesai solat witir 20 rakaat. Jadi sebab kalau kita tengok sebelum ni ada ibu bapa yang datang bawa anak tapi dia nak solat tarawih 20 rakaat. Jadi inisiatif Masjid Negeri untuk buat penjagaan Kids Zone tu sampai habis solat tarawih. Tambahnya, selain permainan, pihak masjid turut mempelbagaikan aktiviti berfaedah dengan menyediakan buku mewarna dan membaca untuk kanak-kanak. Katanya inisiatif secara percuma itu mendapat sambutan menggalakkan dari jemaah sekaligus meningkatkan jumlah jemaah yang hadir mengimarahkan masjid. Jelasnya Kids Zone Masjid Negeri Ipoh menerima hampir 80 kanak-kanak setiap malam, terutama pada malam minggu. Sementara itu, ibu bapa memberi respon positif dan sangat menyokong inisiatif terbabit kerana ia memberi ketenangan untuk beribadah. Baguslah. Anak pun tak bising, tak ganggu nak solat kan. Jadi tak ada siapa-siapa marah pun kan. Eloklah buat sini. Budak pun suka main. Tak bosan. Dah berapa malam datang sini? Dah berapa malam datang sini? Dah dua kali. Dah 2 kali. Macam tahu pasal program ni? Tak tahu. Sampai sini baru tahu. Yang first lah. Lepas tu saya ajak kakak, dia bawa adik dia. Anak dia pun, dia semua solat kat bawah, anak dia boleh main kat sini. Sangat baguslah. Dapat memberi ruang kepada ibu bapa untuk solat dengan tenang kan. Anak-anak kat sini terjaga, ada kawan-kawan. Tapi macam dia tahu pasal Kids Zone ni? Sebab ada kawan share dalam WhatsApp group. Mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah, khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. Selepas ni, Israel tangkap dan pukul wartawan. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Kita beralih ke perkembangan di Gaza. Lagi jenayah perang Israel terhadap pengamal media. Seorang wartawan Al Jazeera yang ditahan tentera Zionis sudah dibebaskan semalam. Ismail Al-Ghul dipercayai ditahan selama 12 jam dan dipukul oleh tentera Israel di Hospital Al-Shifa. Ismail Al-Ghul bersama wartawan lain difahamkan berada di pekarangan Hospital Al-Shifa sebelum ditahan. Mereka berada di sana bagi membuat liputan susulan serangan Zionis ke atas hospital tersebut yang telah menyebabkan ribuan orang awam terperangkap termasuk kaki tangan hospital. Menurut saksi, Ismail Al-Ghul dikatakan diseret tentera Zionis. Malah alatan dan barangan kerjanya turut dirosakkan. Selepas dibebaskan, Ismail menceritakan kisah tahanannya kepada Al Jazeera. Jelasnya tentera Zionis telah merosakkan peralatan media dan kesemua wartawan yang ditahan dikumpulkan di sebuah bilik yang sering digunakan pihak media. Tambahnya, pakaian yang dipakai oleh wartawan juga dikoyak dan dipaksa untuk meniarap dengan keadaan mata ditutup dan tangan diikat.
Lebih keji, tentera Israel dengan belagaknya menyalakan api untuk menakutkan semua tahanan sekiranya terdapat sebarang pergerakan. Susulan pembebasannya, Ismail Al-Ghul memaklumkan dia mendapat khabar beberapa lagi rakannya turut dibebaskan, namun tiada maklumat lanjut berhubung lokasi mereka. Penduduk Gaza diambang kebuluran. Ketika umat Islam seluruh dunia menikmati juadah berbuka, mereka terus dihimpit realiti kekurangan makanan. Lebih teruk, mereka terpaksa bersesak-sesak di hadapan sebuah kaunter kecil demi mendapatkan tepung. Di kawasan kejiranan Al-Tufah, penduduk Gaza terpaksa berhimpit di pusat UNRWA hanya untuk mengambil sedikit bekalan tepung. Mereka terpaksa beratur panjang dan bertolak-tolak tanpa jaminan akan mendapat bantuan itu. Lebih membimbangkan, wanita juga terpaksa berebut-rebut di sana yang mendedahkan mereka kepada ancaman keselamatan. فيش ياكل فيش يشرب والاطفال ماتت وين المصاري هاتوا مصاري هاتوا اكل الطيارات شو بتنزل علينا بتصير مذبحه بنقتلوا وفيش شيء بنحمل المسؤوليه للرئيس ابو مازن لتعون الوكاله ينزلوا لتعون المحاصرين نضحيه عشان الناس تشبع. Sebelum ini, Ketua Program Makanan Sedunia WFP menyifatkan kebuluran di Palestin adalah satu malapetaka. Sekurang-kurangnya 1.1 juta rakyat Palestin terpaksa bergelut dengan kebuluran yang sangat dahsyat dan angka itu adalah jumlah tertinggi yang pernah direkodkan. Baik, ikrar Israel untuk membenarkan penduduk Palestin keluar dari Rafah sebelum serangan darat bermula disifatkan satu rancangan yang amat mustahil dan meragukan. Wilayah paling selatan itu padat dengan 1.5 juta penduduk dan disekat Laut Mediterranean di bahagian barat, sementara selatan dan timur sepadannya turut ditutup. Kesangsian berhubung rancangan Israel itu disuarakan pakar mengenai pelarian Human Rights Watch Nadia Hartman. Jelas Hartman tiada tempat yang selamat di Gaza dan penduduk tiada arah hendak dituju. Israel dalam masa sama tidak menjelaskan bagaimana atau bila pemindahan besar-besaran itu akan berlaku. Minggu lalu, jurucakap tentera Israel Daniel Hagari mengumumkan tentang penubuhan pulau kemanusiaan, namun pelan itu amat meragukan. Pemindahan itu juga tidak akan disokong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB kerana ia melibatkan tindakan paksa terhadap rakyat Palestin. Israel sebelum ini nekat untuk melancarkan serangan darat di Rafah walaupun mendapat tekanan antarabangsa serta amaran dari Washington. Dalam tempoh 24 jam lalu, semenanjung Gaza diserang hebat sehingga menyebabkan 93 terbunuh termasuk kanak-kanak. Sementara itu, Israel masih menggunakan alasan sama dengan menyatakan mahu mengalahkan kumpulan Hamas sebagai tiket untuk mereka menyerang Rafah. Kali ini, Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, memaklumkan tentera negara haram itu perlu menceroboh Rafah melalui serangan darat jika mahu mengalahkan Hamas. Alasannya sudah tiada cara lain untuk menyerang pejuang Palestin itu. Israel seperti biasa tidak mempedulikan tekanan antarabangsa meskipun pemimpin negara sekutunya Amerika Syarikat Joe Biden telah mengarahkan untuk menangguhkan serangan darat. Bahkan Biden menyifatkan tindakan tentera Zionis itu sebagai satu kesilapan besar sekiranya mereka meneruskan serangan tanpa sebarang perancangan lengkap. Susulan itu, pemimpin negara haram Israel Benjamin Netanyahu telah bersetuju untuk membawa sepasukan keselamatannya ke Washington bagi membincangkan rancangan itu. Bagaimanapun, lain pula yang berlaku di Rafah. Kementerian Luar Palestin dalam satu kenyataan memaklumkan Israel telah pun melancarkan serangan darat secara diam-diam untuk mengelakkan tekanan antarabangsa. Jelasnya pengoboman semakin meningkat dan Israel sengaja mengabaikan amaran antarabangsa berhubung serangan di bandar tersebut. Penduduk Rafah telah meningkat kepada kira-kira 1.5 juta orang, termasuk ratusan ribu yang telah melarikan diri dari kawasan tengah dan utara Gaza. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim dan selamat malam.